Minasan, konnichiwa. Bumi Sakura Channel no Nafisa desu. Hari ini saya nak berkongsi cara cepat hafal katakana, iaitu dengan menggunakan imajinasi untuk mengenali bentuk huruf. Jom kita mula. Anda sudah pun belajar semua 46 huruf hiragana dalam video yang lepas. Sekarang dah tiba masa untuk teruskan dengan katakana. Dalam video ni, anda akan belajar pengenalan katakana dan 5 huruf vokal katakana. Katakana adalah kembar hiragana yang mempunyai sebutan yang sama tapi bentuk tulisan dan fungsi yang berbeza. Bentuk katakana lebih tajam dan bersegi berbanding hiragana. Dan juga kebanyakan bentuk katakana berbeza dengan bentuk pasangannya dalam hiragana, kecuali beberapa huruf. Jadi, kenapa anda perlu belajar dua jenis tulisan asas Jepun kalau kedua-duanya mempunyai sebutan yang sama? Fungsi utama katakana adalah untuk menulis perkataan asing berdasarkan sebutan suku kata bahasa Jepun. Ia memudahkan orang Jepun untuk tahu macam mana perkataan tu disebut. Jadi, kebanyakan nama negara, nama orang bukan Jepun dan perkataan pinjaman ditulis dalam katakana. Katakana juga digunakan untuk menulis bunyi onomatopia, macam efek bunyi yang anda selalu jumpa dalam manga atau komik Jepun. Katakana juga digunakan untuk memberi penekanan atau menonjolkan sesuatu perkataan. Jadi, anda akan jumpa perkataan yang berasal dari bahasa Jepun tapi ditulis dalam katakana. Okey, tiba masa untuk belajar 5 katakana pertama anda. Dah sedia? Ini adalah katakana A. A. Cuba bayangkan bentuk anting-anting yang unik. Bahagian atas adalah cangkuk dan bahagian bawah adalah anting-anting berbentuk daun. Seterusnya adalah katakana I. I. Cuba bayangkan seekor ikan yang ditikam lembing. Nampak tak? Ini adalah katakana U. U. Katakana U bentuknya hampir sama dengan hiragana U, tapi versi yang lebih bersegi dan tajam. Tanda ten-ten ditambah pada katakana U untuk mewakili bunyi V. Tapi tiada bunyi V dalam bahasa Jepun. Jadi kebanyakan orang Jepun akan menyebutnya sebagai bunyi B. Ini adalah katakana E. E. Cuba bayangkan seseorang yang sedang membuat senaman kelenturan. Dia cuba meregangkan tangan dan kaki sejauh yang boleh. Senaman dalam bahasa Inggeris adalah exercise. Dan yang terakhir adalah katakana O. O. Huruf ni bentuknya seperti orang yang sedang berdiri dengan satu kaki sambil cuba mengimbangkan badan. Berbeza dengan hiragana, di mana bunyi vokal panjang ditunjukkan menggunakan huruf vokal lain. Tulisan katakana menggunakan nobashibo. Bentuknya seperti tanda sempang. Jadi, bila nak tulis vokal berganda A dalam katakana, ia ditulis macam ni. Bila anda nampak tanda ni, ingat anda perlu panjangkan sebutan huruf sebelumnya. Untuk menghasilkan lebih banyak bunyi yang terdapat dari perkataan asing, katakana menggunakan versi kecil huruf vokal untuk membuat digraf, iaitu kombinasi dua huruf yang menghasilkan satu bunyi. Contohnya, dalam bahasa Jepun tiada huruf untuk bunyi wi dan we. Jadi, katakana U digabungkan dengan I atau E yang bersaiz lebih kecil untuk menghasilkan bunyi tersebut. Saya akan ajar anda lebih banyak kombinasi katakana bila kita jumpa huruf yang boleh dipadankan oleh vokal kecil. Jom tengok semua huruf tadi lagi sekali. A, I, U, U, E, O.
Sekarang, jom ingat semula apa yang telah dipelajari. Cuba sebut huruf yang ditunjukkan. Dah sedia? I, E, U, A. Ini adalah apa yang akan disebut oleh orang Jepun bila mereka menyedari sesuatu. Contohnya macam, saya terlupa bawa duit. O. O adalah ungkapan orang Jepun bila mereka merasa kagum. Dalam video ni, anda telah belajar 5 vokal katakana. A, I, U, E, O. Anda juga belajar bahawa huruf U boleh ditambah dengan tanda tenten untuk menghasilkan bunyi bu dan juga beberapa kombinasi huruf yang baru. Okey, itu saja untuk hari ini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Moshi nanika wakaranai koto ga attara komento ran de kiite kudasai. チャンネル登録、いいね、シェアお願いします。じゃあまたね。